Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, macam biasa, jika audio jelas boleh maklumkan, tolong maklumkan kepada saya ya. Saya tunggu komen, share ramai-ramai. Dan jika berlaku gangguan siaran yang memang saya ni selalu jadi mangsa, jangan ke mana-mana, tunggu dan teruskan bersama saya. Hari ini ada mesej penting. Sertai Telegram saya dah pesan banyak kali, Regi Jesse Ritaudin. Ada satu ketika ni saya akan mula buat pengumuman banyak kat situ. Okay, so Telegram Regi Jesse Ritaudin, carilah. Okay, so saya tunggu komen. Sementara saya okay, jelas, terima kasih. So hari ini saya beritahulah, saya sebut benda yang sebenarnya dah sekian lama dah saya tahu tapi tidak ingin sebut, dan saya akan ceritakan mengapa saya tak sebut, iaitu Anwar sudah sah hilang majoriti. Memang hilang majoriti dan memang akan tumbang lah, akan ada perubahan lah kira. Okay, dalam masa amat terdekat dia bersabarlah dan kekal beradab ya. Sebab saya tidak ingin sebut beberapa hari yang lepas ialah kerana saya tidak ingin situasi di mana Anwar dihina lampau. Anda perhati live-live saya kritik, saya kemukakan fakta, saya berhujah, saya panggil peguam, tapi saya tidak akan hina lampau. Okey, saya ada batasan saya sebab kita tak mau lari dari ajaran. Okay, so sebab itu saya tak sebut dan jagalah adab ya. Okay, but sudah tentu, sudah pasti ya, bila berlaku perubahan, saya akan mendesak agar siasatan dimulakan terhadap banyak unsur salah guna kuasa di bawah pentadbiran Anwar. Banyak yang boleh beri contoh, dan banyak lagi yang akan saya senaraikan bila sampai masanya yang perlu disiasat. Okay. Baik, saya lihat Anwar terdesak, dan kita pun sudah tahu di bawah pentadbiran dia berlaku pendakwaan terpilih yang tidak masuk akal. Contoh yang paling nyata, paling jelas ialah terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila Anwar dakwa dia ada dokumen bukti, jangan cabar, dia kata. Jadi dia kata ada 600 bilion di Songlap ke, di Seleweng ke, or whatever lah. Dan dia kata dia ada dokumen bukti, dan dia cabar ya. Dia cabar, jangan cabar saya ya, jangan cabar. Cakap besar ni memang Anwar ni pandai. Cakap besar untuk timbulkan persepsi. Jadi kita fikir, kalau dia ada dokumen bukti, maknanya dia tahulah angka sebenar dan sebagainya yang boleh kemudian dikemukakan kepada SPRM. Nah, benda ni dia beritahu sebaik sahaja dia jadi Perdana Menteri lebih setahun lepas. Kemudian tiba-tiba angka tu berubah. Media asyik bawa cerita tu. Angka tu berubah dari 600 bilion kepada 500 lebih bilion, kemudian turun lagi. Kemudian dari bilion tukar jadi juta, berapa ratus juta, kemudian turun lagi. Akhirnya Muhyiddin didakwa atas syak sahaja, itu pun melibatkan 3 juta atau beberapa juta je. Kemudian selang beberapa bulan selepas itu, Azalina mendedahkan di Dewan Rakyat bahawasanya setakat pada ketika Azalina membuat pendedahan itu, tidak ada bukti yang ditemui atau dikemukakan kepada SPRM. Maknanya Anwar dakwa dia ada dokumen bukti itu semua cerita temberang. Dan akhirnya mahkamah belum masuk fasa perbicaraan penuh, iaitu pendakwaan, memberi hujah dan kemudian pembelaan dan sebagainya. Belum masuk semua tu, mahkamah melepaskan dan membebaskan Muhyiddin, dan menurut hakim kes dia tidak ada asas ya. Itulah Anwar Ibrahim. Dan banyak benda belik berlaku di bawah Anwar Ibrahim, antaranya pelepasan tanpa pembebasan Zaid Amidi.
Now, bila anda lantik Zahid Hamidi sebagai TPM, saya dah awal-awal beritahu itu sudah jadi satu benda yang salah dari sudut moral. Kerana ada konflik kepentingan. Kerana Zahid adalah orang nombor 2 kerajaan dan kita tahu Peguam Negara adalah penasihat perundangan utama kepada kerajaan. Dan ada risiko berlaku tekanan terhadap Peguam Negara dan mahkamah. Kerana dia nombor 2. Tambah pula Anwar kata, Fahmi Fadzil kata, Anthony Loke kata, Rafizi siap dedah bukti. Ada lagi satu jenayah yang telah dilakukan oleh Zahid, tapi dia dinaikkan sebagai orang nombor 2. Kemudian dilepaskan apabila Peguam Negara yang sebelum ini bercuti sebelum tamat, sebelum bersara. Kemudian bekas Peguam Negara tidak keluarkan sebarang penjelasan atau justifikasi, tetapi pendakwa raya yang pelik, pendakwa raya bawa kes, kemudian pendakwa raya yang minta untuk pelepasan itu atas alasan-alasan dangkal. Alasan-alasan yang telah saya bincangkan malah bersama dengan peguam-peguam pakar yang tidak masuk akal. Itu pun selepas mahkamah meminta Zahid dan berpuas hati ada kes prima facie dan meminta Zahid membela diri. Jadi tak masuk akal. Jadi kita lihat alasan-alasan yang diberikan, antaranya kononnya ada bukti baru, ada maklumat baru. Jadi bila ada maklumat baru, pada fasa tu sepatutnya dibawa ke mahkamah. Sebab pendakwaan mahkamah sudah dapati ada kes. Dia dilepaskan. Kemudian berlaku benda luar tabi'i, Anwar jadi jurucakap bekas Peguam Negara. Nah, kerajaan tidak boleh berpihak kepada Zahid. Lebih-lebih lagi Zahid adalah ahli kerajaan. Tetapi Anwar mendedahkan Peguam Negara datang jumpa dia, minta pendapat dia, bincang. Dan kemudian Anwar selepas itu sebagai Perdana Menteri dan Ketua Eksekutif Kerajaan, kalau kita baca semua kenyataan Anwar, dia sebenarnya telah menyatakan dengan jelas dalam banyak-banyak kenyataan dia. Kalau kita kaji, kita boleh cerap, dia menyokong keputusan mahkamah dan memberi justifikasi mengapa Zahid Arul dilepaskan. Maknanya Anwar sudah buktikan kerajaan berat sebelah. Maka timbul syak yang teramat sangat kerajaan terlibat dalam pelepasan Zahid Hamidi. Ini berlaku di bawah pentadbiran Anwar. Dalam pada Anwar hari-hari ratib rasuah, perang rasuah, perang rasuah, perang rasuah. Tetapi manusia inilah di bawah pentadbiran Tun yang pertama telah disabit bersalah menerusi proses mahkamah lengkap dalam perkara berkait salah guna kuasa dan ada kaitan dengan kesalahan rasuah. Ya? Inilah manusianya. Inilah manusia yang Tun telah dedahkan bukti hitam putih di semua akhbar tempatan penglibatan Anwar dan Zahid dalam kronisma dan nepotisma secara berleluasa, termasuk yang mendapat manfaat ialah ahli keluarga Anwar, Zahid, ahli keluarga Anwar, bapa Anwar, adik Anwar dan juga Zahid. Dan kemudian Zahid telah memohon maaf ampun kepada Tun menerusi media arus perdana dan mengaku menerima manfaat daripada Anwar selaku Menteri Kewangan. Hari-hari ratib nak lawan rasuah, lawan rasuah, lawan rasuah. Tetapi satu perkara yang menjadikan semua hujah Anwar dalsa, parpu kari, kurma, ialah lihatlah orang tepi dia. Ada bukti hitam putih skandal LCS, dia beri ganjaran kepada orang tu untuk jadi TPM. Kalau saya pelabur, saya takutlah nak berurusan dengan kerajaan macam ni. Ya. Anwar ni kaki temberang, buka mulut temberang, raja persepsi, penipu. Inilah Perdana Menteri yang duk ada hari ini. Inilah Perdana Menteri yang duk ada hari ini. Kalau dulu dia duduk dalam Kementerian Kewangan, kalau dulu dia tuduh Tun Mahathir macam-macam, habis tu bila dia diheret ke mahkamah dan akhirnya didapati bersalah, semestinya dia ada banyak maklumat yang dia boleh dedah jika ada kesalahan Tun dan anak Tun. Tidak. Tetapi bila dah tahu, ya, dia tidak akan bertahan, setahun selepas dia jadi Perdana Menteri, pada saat-saat akhir bila dah tahu nak tumbang, hari ini
2024 bulan Januari, dia nak minta anak Mahathir dedah aset daripada dulu sebelum Anwar jadi Menteri Kewangan kali pertama. Dan dulu-dulu pun mereka dah tuduh anak Tun macam-macam, ya? Tapi tak pernah ada bukti dekat Anwar. Jadi kita boleh lihat ini permainan persepsi kerana terdesak, ya? Siapa-siapa boleh minta dedah aset, tetapi jika ada perubahan lepas ini, siasatan dilakukan, pertama sekali kita perlu lihat unsur salah guna kuasa untuk menggunakan agensi-agensi kerajaan untuk menzalimi orang lain. Itu wajib dilakukan. Sama juga Daim, disiasat, ada laporan keluar Malaysia kini kononnya ada offshore entity kekayaan sebanyak ni sebanyak itu. So what? Cara laporan ditulis memberi persepsi palsu, seolah-olah ada unsur jenayah. Jadi lepas ni semua tycoon-tycoon tutup kedai. Sebab asalkan kau ada akaun offshore di luar negara ni, orang boleh buat cerita awak ni korup. Itulah tahap terdesaknya Anwar dan media-media berkait PH. Contohnya satu media portal pro PH, dan PH tak payah nak berselindung, PH tak payah nak putar belik, Anwar tak payah nak putar belik. Portal ini sudah lama memainkan isu palsu, dan kadang-kadang PH petik portal ini. Dan portal ini telah membuat satu cerita kononnya Tun dan Daim sedang mengumpulkan 1 bilion untuk disogok kepada Yang di-Pertuan Agong. Anwar dah jadi di bawah pentadbiran inilah, di bawah pentadbiran ni, saya tak nak sebut Anwar ke siapa ke, di bawah pentadbiran ini politik sudah dalca, rakyat sudah diresahkan, kezaliman tahap luar biasa, kekangan terhadap kebebasan bersuara, rekod terburuk dalam sejarah. Kalau anda tanya pendapat saya, Anwar harus diberi gelaran bapa pemusnah negara, bapa pemusnah Malaysia, bapa kemusnahan negara. Itu paling sesuai diberi kepada Anwar. Saya ulang, bapa kemusnahan negara. Itulah Anwar Ibrahim. Cukup dahsyat perkara-perkara yang berlaku di bawah pentadbiran Anwar ni. Cukup dahsyat. Dan saya jijik bila orang macam Abang Jo pertahan Anwar. Saya jijik. Rakyat di Sabah, Sarawak, dengar baik-baik apa yang dia kata, dan pilihan raya depan pastikan tidak ada manusia seperti Abang Jo ni yang diberi tempat. Ahli parlimen yang waras yang akhirnya telah tumbangkan Anwar ni, depalah yang anda perlu beri sokongan. Okey. So, saya nak beri tahu terus terang di sinilah. Okey. Kita tunggu dan lihat, dan kita doakan terbaik buat negara kita kerana kita sayangkan negara. Kita doakan terbaik. Sebab dalam 3-4 hari ke 5 hari ni dia nak buat apa, buatlah. Puaskan hati anda. Puaskan hati anda. Tetapi kita berdiri teguh bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Kerana apabila Yang di-Pertuan Agong dihina, itulah tempatnya saya lukis, draw the line. Itulah garisnya di mana saya hilang hormat secara total kepada Perdana Menteri Malaysia yang ada sekarang, Anwar Ibrahim, dan pentadbiran dia. Sekarang ni kita berbalik kepada tuanku. Kita berbalik kepada tuanku sebagai rujukan, bukannya Perdana Menteri kita. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.